tengoklah sini. Assalamualaikum dan hai semua. Okey, jadi hari ini anda akan bersama saya dan Nur Arshidi binti Asiman untuk menerangkan tentang seni pakaian dalam Islam. Okey, jom. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih dalam tentang seni pakaian dalam Islam, saya nak bagi definisi untuk pakaian terlebih dahulu. Okey, jadi pakaian ni adalah sesuatu yang kita gunakan untuk melindungi tubuh badan kita. Dan untuk pengetahuan anda, pakaian juga diperbuat daripada pelbagai bahan, antaranya sutera, linen, kapas dan sebagainya. Okey, jadi untuk kesenian pakaian, seperti yang saya katakan tadi, dia termasuk dalam kualiti dan juga warna pakaian tersebut. Okey, kat sini saya akan terangkan tentang hukum menutup aurat. Menutup aurat ni adalah suatu perkara yang wajib ke atas setiap Muslim, tak kira lelaki atau perempuan. Kewajipan ini berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Okey, antara dalil yang menyebutkan tentang pakaian menutup aurat ni adalah dalil pada surah An-Nur ayat ke-31. Hukum wajib menutup aurat ni tidak boleh dipertikaikan dan tidak boleh dimansuhkan dengan hujah akal. Maka umat Islam wajib untuk menutup aurat dan berdosa sekiranya kita mengingkari perintah Allah. Kita mestilah tahu tentang fungsi-fungsinya pula. Okey, jadi fungsi pakaian yang pertama adalah untuk menutup aurat dan juga melindungi tubuh badan kita. Okey, kerana menutup aurat ini adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pakaian takwa adalah pakaian yang terbaik sekali. Pakaian juga kita gunakan untuk melindungi tubuh badan kita. Melindungi daripada apa tu? Daripada cuaca panas dan juga hujan seperti ini. Okey, jadi fungsi pakaian kita yang kedua adalah untuk menunjukkan identiti seseorang itu, di mana pakaian perempuan hanyalah untuk perempuan dan pakaian lelaki hanyalah untuk lelaki. Kita sangat-sangatlah dilarang untuk memakai pakaian yang bersamaan ataupun menyerupai jantina yang berlainan. Okey, seperti yang kita tahu, dalam Islam ni kita ada adab untuk berpakaian. Adab yang pertama, kita hendaklah berpakaian yang menutup aurat dan mengikut syarak. Okey, macam mana tu? Contohnya kalau perempuan kan, perempuan bila berpakaian tu kenalah yang labuh, tidak jarang, tidak ketat, tidak menampakkan tubuh badan. Yang perempuan ni kita boleh nampakkan tapak tangan dan muka sahaja. Yang selebihnya adalah aurat. Sama juga seperti lelaki juga mempunyai aurat yang tertentu, sepertinya daripada pusat hingga lutut. Jadinya jika terlihat oleh perempuan bukan mahram, jadinya ia berdosa. Okey, adab pemakaian dalam Islam yang lain ialah pakaian yang kita pakai tu tidaklah meniru dan mengikuti agama lain. Sebagai contohnya, macam Tok Sami Buddha tu kan, kalau dia pergi kuil, dekat ada pakaian dia tu kan, kita tak boleh pakai pakaian yang sama dengan dia sebab pakaian tu melambangkan agama mereka. Jadinya kita kan agama Islam, dia agama Buddha, jadi kita tak boleh ikut sebab itu adalah agama mereka. Okey, kita mesti terfikir apa hikmah yang kita dapat jika kita menutup aurat seperti mana yang dituntut dalam Islam kan. Jadinya setiap syarat-syarat yang ditetapkan tu pasti ada hikmahnya. Yang pertama, hikmahnya adalah dia sebagai lambang seseorang tu beriman dan bertakwa. Okey, hikmah seterusnya jika kita menutup aurat ni, kita ni golongan perempuan akan terhindar atau terselamat daripada golongan yang berhati jahat. Sebagai contohnya, perempuan ni kan kita digalakkan pakai menutup aurat semua tu kan. Jadinya lelaki ni dia tak terangsang nafsu dia bila tengok perempuan yang menutup aurat semua tu kan. Tapi bila lelaki ni tengok perempuan yang seksi, terdedah sana, terdedah sini, pakai skirt kan, pakai ketat semua nampak tubuh badan, diorang punya nafsu tu terangsang. Jadinya dia boleh mengundang kepada perkara-perkara yang tak elok lah, macam kes-kes rogol. Ya Allah, banyak punya isu-isu dalam berpakaian ni kawan-kawan. Okey, tapi tak apa. Hari ini Haifah akan fokuskan kepada dua perkara sahaja. Okey, jadi isu berpakaian kita yang pertama adalah berpakaian seperti telanjang.
Dah berpakaian tapi telanjang, macam mana pula tu? Okey, jadi kebiasaannya pakaian-pakaian ini adalah direka tanpa mematuhi syariat penutupan aurat yang sebenar seperti disyariatkan dalam Islam. Dan kebanyakan pakaian-pakaian ini telah diinfluensi daripada cara pemakaian di barat. Okey, jadi isu kita yang kedua pula adalah etika berpakaian wanita yang tidak mematuhi syariat Islam ketika di tempat kerja. Okey, hal ini kita boleh lihat jelas. Okey, untuk pekerja-pekerja perempuan yang bekerja di sesetengah restoran ataupun kedai makan yang memerlukan mereka mematuhi etika pemakaian ketika bekerja, di mana mereka perlu tuck-in baju mereka, memakai tali pinggang dan sebagainya. Hal ini telah menunjukkan bentuk tubuh badan wanita tersebut dan perkara itu adalah tidak dibenarkan dalam Islam. Okey, jadi seterusnya kita akan bincangkan tentang isu-isu berfashion di dalam Islam. Jadi, isu berfashion kita yang pertama adalah pemakaian turban. Okey, seperti yang anda ketahui, turban dipakai apabila tudung itu dililit di bahagian kepala dan menyerupai bonggol unta. Dan perkara itu sudah semestinya dilarang di dalam Islam. Isu berfashion kita yang kedua adalah wanita memakai pakaian meleret-leret. Okey, pakaian meleret ini sangat tidak dibenarkan di dalam Islam kerana menyebabkan pembaziran dalam pakaian. Dan juga pakaian ini dipakai dengan rasa niat untuk bermegah-megah dan mencantikkan diri tapi secara berlebihan. Okey, kesimpulan daripada seni pakaian ni kan, seni pakaian ni bukanlah satu benda yang dilarang dalam Islam dan tidak wajar kalau kita abaikan pasal seni pakaian ni. Dan berpakaian ni juga merupakan satu tanggungjawab kita untuk kita ambil berat, macam tu. Justeru, memakai pakaian yang elok dan cantik juga ialah tanda nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi jangan pula kita pakai pakaian yang cantik, yang mewah bertujuan untuk kita riak. Sekian dari kami, terima kasih.